Pelakon Puteri Sarah berkemungkinan akan memfailkan tuntutan nusyus terhadap suaminya, pengarah sensasi Syamsul Yusof. Memetik Kosmo, peguamnya Datuk Akberdin Abdul Kadir berkata, tuntutan tersebut merupakan antara perkara yang boleh dilakukan namun memerlukan masa untuk memperhalusinya. Kita akan uruskan, akan atur apa benda yang akan dibuat. Kalau ada perkara yang hendak dibuat, ia akan dibuat ikut undang-undang. Dalam masa terdekat ini, kita akan memasukkan pembelaan terhadap nusyus oleh Syamsul. Lepas ni, kita tengok nak masukkan tuntutan balas ke atau nusyus pihak sana pula, katanya. Menurut Akberdin lagi, tuntutan nusyus terhadap Syamsul itu antara perkara boleh dilakukan dan ia yang sedang difikirkan. Untuk info, seorang suami boleh disabitkan dengan nusyus sekiranya mengabaikan nafkah zahir, batin, menyuruh isteri melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, memukul isteri dan tidak berlaku adil bagi yang berpoligami. Terdahulu, Puteri Sarah akan memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nusyus yang dibuat oleh suaminya. Tak dinafikan kadangkala seseorang suami hanya memandang salah dan dosa daripada pihak isteri, seolah kerana isteri itu wajib taat kepada dia. Suami adalah maksum, tapi dia terlupa kalau dia namanya seorang hamba, setiap daripada kita, baik suami, baik isteri, takkan terlepas dari melakukan dosa dan kesilapan, sama ada sedar ataupun tak sedar, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jangan menyakiti seorang isteri, sama ada secara fizikal ataupun mental, kerana ia perbuatan nusyus. Kebanyakan masyarakat kita menganggap bahawa nusyus itu hanya berlaku pada seorang isteri terhadap suaminya, sedangkan perbuatan nusyus juga boleh terjadi melalui seorang suami terhadap isterinya. Nusyus suami terjadi apabila dia mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada dirinya sebagai suami kepada isterinya. Terdapat ciri-ciri suami yang nusyus, antaranya ialah yang pertama, tidak sediakan nafkah zahir dan batin. Suami dikira nusyus apabila dia langsung tidak melakukan hubungan dengan isterinya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak dan tidak menyediakan nafkah yang sewajarnya dari segi tempat tinggal, makan minum dan pakaian kepada isteri dan anak-anak. Yang kedua, menyakiti isteri. Menyakiti isteri bermaksud suami bertindak kejam dan kasar terhadap isteri seperti memukul, menarik rambut, menderah dan lain-lain yang boleh mendatangkan kecederaan pada tubuh badan isteri. Yang ketiga, mengabaikan isteri. Nusyus bagi seorang suami apabila dia tidak mempedulikan isterinya, seperti kurang berkomunikasi ataupun kurang bermesra dengan isterinya disebabkan suami itu sudah jemu dengan isterinya atau ingin mencari yang lain. Ada segelintir suami mudah melepaskan kemarahannya kepada isteri. Yang keempat, tidak menghormati isteri. Tidak memelihara kehormatan isteri juga dikira sebagai nusyus apabila suami sering membuka aib isteri kepada orang lain, lebih-lebih lagi hal dalam rumah tangga. Yang kelima, tidak adil terhadap isteri. Suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari segi nafkah, keperluan wajib dan waktu penggiliran bagi isteri-isterinya, suami itu dianggap telah nusyus. Semua perkara nyatakan pada ciri-ciri suami yang nusyus ini akan memberi kesan yang buruk kepada hubungan keluargaan seperti keretakan hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka kerana isteri selalu merasa tertekan terhadap situasi suami yang telah mengabaikan tanggungjawabnya. Antara komen-komen netizen, hahaha, baru tahu, rupanya ada terma nusyus untuk suami. Nampak macam Sarah boleh menang mudah kalau failkan tuntutan nusyus ni kerana dengan jelas Syamsul mengabaikan nafkah batin, memukul dan tidak berlaku adil. Go Sarah, go. Bagus Puteri Sarah, buat tuntutan balas. Baru best game ni. Kita tengok Sabdol terciduk atau tak. Alhamdulillah,
terbaik Puteri Sarah. InsyaAllah dipermudahkan urusan yang baik pada hari yang baik, bulan yang baik. Jalan terus. Jelas kelihatan Sarah ni berpendidikan. Patutlah belasana diam. Cuma harap Sol jadi pencelah. Ambillah sebab tin kosong. Tak apalah. InsyaAllah kita doakan Puteri Sarah bertemu orang yang lebih power dan bahagiakan dia dan anak-anak. Oh, sebab ni ke hari tu beria nak sibuk bincang jadual bermalam. Takut jatuh nusyus rupanya. Ha ha ha.